Malaysia berpotensi menjadi negara maju di rantau ini dengan syarat amalan mencuri kekayaan negara melalui rasuah dihentikan sama sekali. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menambah pemimpin politik, penjawat awam, peringkat tinggi ataupun agensi penguatkuasa mesti menghentikan amalan rasuah. Datuk Seri Akhbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia bersama kita pada pagi ini. Datuk, apakah formula terbaik dalam kita mencaturkan sebuah pelan untuk memerangi dan menghapuskan amalan rasuah secara menyeluruh di negara kita? Yang pertama adalah contoh yang baik daripada pemimpin nombor satu, iaitu Perdana Menteri. Jika sekiranya Perdana Menteri menunjukkan contoh yang baik dan juga mengamalkan sikap tidak mengamalkan rasuah, sudah tentu ia akan memberikan suatu impak yang baik kepada negara. Dan yang kedua, sudah tentu rakyat juga ataupun pihak swasta pastikan bahawa tidak memberi rasuah kepada pegawai kerajaan ataupun ahli politik yang tidak mempunyai integriti. Dan ini merupakan satu perkara yang paling mustahak. Dan yang akhir sekali, kita kena ingat bahawa corruption is the mother of all evils. Maknanya rasuah ini adalah ibu segala kepada masalah. Masalah tak stabilnya politik negara ini adalah sebabkan rasuah. Merudungnya ekonomi di negara ini adalah disebabkan oleh rasuah. Begitu juga masalah sosial. Dan itu merupakan perkara yang patut kita mempunyai pemimpin yang boleh dicontohi dan diikuti oleh menteri-menteri, pegawai kerajaan, pegawai kanan kerajaan dan juga rakyat jelata. Baik, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM melaporkan bahawa data menunjukkan penjawat awam antara paling ramai yang terbabit dengan salah laku rasuah. Apakah cara-cara penekanan yang serius boleh diambil untuk membenteras amalan rasuah di kalangan penjawat awam? Saya rasa yang pertama adalah seperti saya nyatakan tadi, contoh yang baik oleh ketua-ketua penjawat awam, iaitu contohnya KSN, KSU dan juga ketua-ketua pengarah hendaklah tunjuk contoh yang baik. Yang kedua, hendaklah kita adakan monitoring, iaitu pastikan bahawa pegawai kita tidak mengambil rasuah. Tetapi untuk monitor, yang paling terbaik adalah kita sendiri hendaklah mempunyai contoh yang baik. Jadi sudah tentu jika sekiranya kita monitor, kita mengawasi tetapi kita sendiri tidak mempunyai akhlak yang baik dan juga terlibat rasuah, sudah tentu ia akan diikuti oleh pegawai-pegawai bawahan. Dalam teori fraud teori menyatakan bahawa salah satu daripada elemennya adalah rationalization, technique of neutralization. Maknanya apa saja yang dilakukan oleh ketua kita akan diikuti oleh orang-orang bawahan. Itu merupakan satu perkara yang paling mustahak sekali, iaitu contoh yang baik yang dilakukan oleh pegawai kerajaan. Dan yang kedua adalah God fearing. It is not MACC fearing. Maknanya kita bukan takut kepada SPRM, tetapi hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita kena ingat bahawa apa saja yang kita buat itu akan dibalas di akhirat nanti. Itu adalah satu perkara yang patut kita renungkan. Ada yang berpendapat Datuk, langkah pertama perlu dimulakan dengan sebuah compelling tagline ataupun slogan, contohnya perangi rasuah dan sebagainya. Namun sejauh manakah slogan ini mampu mempengaruhi seseorang individu untuk menolak amalan ini? Saya rasa slogan ini adalah merupakan satu yang retorik, sebab hendaklah kita faham bahawa untuk secara holistik untuk menghapuskan rasuah di negara kita ataupun negara-negara mana adalah kita hendaklah mula daripada bawahan lagi, iaitu dari segi parenting, school system dan juga peer group. Ini merupakan faktor-faktor yang patut difikirkan, sebab ia bukan satu perkara yang mudah, kerana enforcement, iaitu pengawasan adalah short term solution. So maknanya untuk memastikan bahawa kita secara holistik dapat mengurangkan rasuah adalah pastikan bahawa kita buat secara holistik, iaitu mula daripada parenting, daripada upbringing, school system, yang mana pergi ke sekolah bukan untuk menjadi kaya, pergi ke sekolah bukan untuk mendapat pekerja, tetapi pergi sekolah adalah untuk menjadi orang baik dan menjadi pegawai ataupun ahli politik dan sebagainya orang yang baik. Jadi itu merupakan satu sistem education yang perlu kita lihat,
iaitu untuk memberi tekanan kepada perkara-perkara yang akhlak lebih daripada materialistik. Baik, satu lagi perkara yang saya ingin sentuh adalah tentang peranan SPRM. Terdapat satu idea yang panjang, yang lama, iaitu SPRM perlu diberi kuasa autonomi dan diiktiraf sebagai sebuah badan berperlembagaan sendiri dan perlu diletakkan di bawah parlimen untuk memperkasakan kedudukannya. Adakah Datuk setuju dengan kenyataan ini? Boleh, itu adalah salah satu daripada cara yang baik. Tetapi hendaklah kita pastikan bahawa jika sekiranya kita mempunyai kuasa yang banyak pun tetapi tidak mempunyai kewangan, tak guna. Sebab kini SPRM perbelanjaannya adalah letak di bawah pembendaraan. Jadi sudah tentu apabila siasatan yang kita lakukan terhadap pembendaraan, contohnya ia mungkin akan melibatkan satu perkara yang mungkin merumitkan di antara ketua jabatan, kedua-dua jabatan. Dan yang kedua, hendaklah kita pastikan bahawa maknanya financial autonomous adalah begitu penting sekali walaupun dipegang oleh parlimen, financial autonomous. Dan yang kedua adalah mustahak ialah sebagai ketua negara, Perdana Menteri sendiri hendaklah memastikan bahawa beliau tidak campur tangan dalam siasatan SPRM dan juga dalam penentuan untuk mendakwa oleh peguam negara. Jadi ini merupakan faktor yang paling mustahak sebab jika sekiranya kita masih ataupun ada campur tangan dalam siasatan agensi penguatkuasa dan juga peguam negara, sudah tentu ia akan melemahkan negara, rasuah akan bertambah. Yang ketiga, kini kita dapati bahawa dengan adanya Perdana Menteri yang baru, negara luar hormat negara kita dan mereka ini sedang memerhati untuk untuk invest dalam negara ini. Mereka akan berhati-hati, perhati juga bahawa apakah yang kita nyatakan itu adalah kita walk the talk. Jadi ini adalah mustahak untuk pastikan bahawa negara kita, imej negara kita adalah bersih daripada rasuah, kerana rasuah itu bukan saja boleh merosakkan negara, bahkan juga ia boleh merosakkan juga pembangunan dari segi pembangunan dan juga ekonomi negara. Baik, mencegah lebih baik daripada merawat. Justru apakah bentuk langkah punitif ataupun hukuman berat dan langkah pencegahan untuk mengukuhkan integriti yang boleh diambil sekarang, Datuk? Saya berpendapat bahawa sudah tentu seperti nyata tadi, hendaklah kita ambil tindakan seperti daripada tadika lagi, iaitu memastikan bahawa kita beri tumpuan kepada isu-isu integriti, bukan lebih kepada untuk kanak-kanak itu pandai dengan cepat, tetapi yang paling besar adalah lebihkan isu-isu integriti dan tak terlalu kurikulum itu terlalu berat sehingga kanak-kanak terpaksa menghafal sebagainya, tetapi isu integriti akhlak kita lupa. Jadi itu merupakan satu perkara yang penting, tetapi walaupun kita mempunyai sistem yang terbaik daripada Oxford ataupun daripada Harvard, tetapi jika yang mana guru itu mempunyai kelulusan seperti yang institusi saya nyatakan tadi, tetapi jika sekiranya di rumah ibu bapa tidak mempunyai contoh yang baik, tidak menunjukkan contoh yang baik, sudah tentu ia tak memberi apa-apa kesan yang baik. Begitu juga apabila mereka berkawan antara kawan-kawan itu, kita juga hendak melihat kepada kawan mereka, kerana jika sekiranya salah pilih kawan, sudah tentu dia akan terjerumus ke arah yang tak baik. Dan satu lagi, dalam alam pekerjaan juga, ini merupakan satu perkara yang patut ditentukan, iaitu pemilihan kepada ketua-ketua jabatan dan sebagainya. Hendaklah kita pilih orang-orang yang tentu mempunyai integriti dan susah, agak sukar untuk kita dapat menangani sebarang temptation yang diberikan, kerana selalunya sebagai pegawai kerajaan ataupun ahli politik kita mempunyai kuasa. Sudah tentu orang akan mencari jalan untuk mencari kelemahan kita, sama ada kita lemah dari segi keuangan, dari kita semah dari segi harta ataupun wanita. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita berhati-hati, sebab jika sekiranya kita tidak memastikan bahawa pegawai kerajaan yang mempunyai integriti yang baik dan juga ahli politik yang mempunyai integriti yang baik, tunjuk contoh yang baik, sudah tentu ia akan diikuti oleh
orang-orang bawahan. Seperti yang orang-orang tua menyatakan bahawa kalau kita menyuruhkan anak kita buat sesuatu, mereka jarang sekali untuk mengikuti, tetapi mereka akan mengikuti terus apabila kita melakukan sesuatu. Crime is learned.